Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Untuk pentas cikgu baharu pada hari ini, kita akan bersama dengan dua orang ahli panel yang saya jemput khusus bagi mengupas berkenaan dengan tajuk sosiologi implikasinya terhadap sekolah mereka. Panel yang pertama adalah Ustaz Muhammad Sufi bin Tabrani, manakala panel yang kedua adalah Ustaz Muhammad Khairul Amin bin Zairazi. Tanpa melengahkan masa, ayo kita bersama dengan panel yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufi bin Tabrani. Saya bertugas sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Seksyen 9 Shah Alam. Baiklah, sebagai pengenalan, Sekolah Kebangsaan Seksyen 9 terletak di tengah-tengah pusat bandar Shah Alam. Sekolah ini mula dibuka pada tahun 1998. Sekolah ini juga dianugerahkan sebagai sekolah berprestasi tinggi. Dari segi penduduk sekitarnya, kebanyakan terdiri daripada golongan elit dan berpendapatan tinggi. Majoriti penduduk terdiri daripada kaum Melayu Islam. Ini pula ialah komposisi murid Sekolah Kebangsaan Seksyen 9 Shah Alam bagi tahun 2021. Dari segi peratusan, murid berbangsa Melayu seramai 94%, manakala bangsa lain cuma seramai 4.6% sahaja. Seterusnya, saya ingin menceritakan tentang peranan guru SK Seksyen 9 sebagai ejen sosialisasi. Sebagai guru, kami berperanan sebagai ejen sosialisasi kepada murid-murid di sekolah kami. Pertamanya dengan menyemai nilai murni dan menyemai perpaduan kaum kepada murid. Contohnya, sentiasa menasihati murid untuk saling hormat menghormati dan berkawan dengan semua kaum. Keduanya dengan menunjukkan suri teladan yang baik kepada murid agar dicontohi. Sebagai contoh, di sekolah saya ada guru-guru bukan Melayu, tetapi kami tetap mesra dan rapat. Sudah tentu ini akan menjadi contoh yang baik buat murid-murid. Yang ketiga, guru menyampaikan ilmu perpaduan menerusi subjek pendidikan Islam, sejarah dan pendidikan moral. Sememangnya subjek-subjek ini ialah subjek yang penting dalam menyampaikan ilmu perpaduan. Sebagai contoh, dalam pendidikan Islam, kita diajar memandang semua kaum adalah sama di sisi Allah. Keempat pula, dengan menganjurkan program dan aktiviti yang dapat memupuk perpaduan kaum. Sebagai contoh, kami mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan. Kelima, guru menyampaikan ilmu kenegaraan dan ilmu kebudayaan. Ini dapat dilaksanakan menerusi ucapan dalam perhimpunan, ketika mengajar atau ketika aktiviti kokurikulum. Dan yang keenam, guru berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu kebudayaan kaum. Ini penting supaya bila kita faham tentang budaya sesuatu kaum, kita tidak akan prejudis dengan budaya mereka. Jika tidak, kita akan saling salah menyalahkan. Dari segi pembahagian murid di dalam kelas, perkara ini penting kerana kita tidak mahu ada pengasingan murid berdasarkan kaum berlaku. Kita nak di sekolah murid-murid dapat bergaul tanpa mengira bangsa. Oleh itu, tindakan kami ialah murid bukan Islam tidak diletakkan di dalam bilik darjah yang khusus bagi membolehkan mereka dapat bercampur dengan murid yang lain. Implikasi atau kesannya, murid-murid dari bangsa berlainan dapat bergaul dan bekerjasama serta mewujudkan hubungan persahabatan. Cabarannya pula, bilangan pelajar dari kaum bukan Melayu adalah kecil, hanya 5%. Menyebabkan hanya 2 atau 3 kelas sahaja dapat diisi daripada 6 kelas keseluruhan. Faktor lain ialah kekangan dari segi jadual guru dan bilik pendidikan moral yang terhad. Maknanya kita tidak dapat nak agihkan kaum bukan Melayu ni ke semua kelas kerana bilangan mereka kecil, dalam 5 hingga 6 orang sahaja untuk setiap aliran. Seterusnya, ketika subjek pendidikan Islam, murid bukan Islam akan belajar subjek pendidikan moral di bilik pendidikan moral. Semasa mata pelajaran bahasa Arab, murid bukan Islam akan duduk di dalam kelas tetapi tidak mengikuti PDP. Mereka akan mengulang kaji pelajaran lain.
Implikasinya, murid bukan Islam tidak dipaksa untuk belajar bahasa Arab, namun terdapat pelajar bukan Islam yang mengambil juga subjek bahasa Arab. Seterusnya, peranan kami sebagai ejen sosialisasi dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Guru menggunakan bahasa Melayu ketika PDP dan bahasa Inggeris bagi kelas DLP untuk subjek matematik dan sains. Dan guru-guru tidak menggalakkan murid bukan Melayu menggunakan bahasa ibunda mereka ketika berada di sekolah. Kesannya dapat meningkatkan keupayaan murid bukan Melayu menguasai bahasa kebangsaan sebagai bahasa yang menyatukan rakyat Malaysia. Cabaran yang dihadapi dalam hal ini ialah terdapat murid yang dibesarkan dengan bahasa ibunda gagal memahami bahasa Melayu dengan baik. Terdapat juga murid Melayu yang dibesarkan dengan menggunakan bahasa Inggeris tidak boleh bertutur dan memahami bahasa Melayu. Jadi bagi mengatasi masalah ini, guru perlu mahir memberi penjelasan dalam bahasa yang mudah difahami dan menggunakan teknologi yang ada untuk memahamkan pelajar, sebagai contoh menggunakan Google Translate. Sosialisasi murid berbeza latar belakang. Guru memberi layanan sama rata kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan taraf hidup. Sama ada pelajar dari keluarga kaya atau miskin, sama saja. Tiada pengasingan bilik darjah mengikut taraf hidup. Murid dilarang memakai perhiasan mewah dan membawa barangan berharga dan duit belanja yang banyak. Ini bagi memastikan semua murid dipandang sama selain bertujuan mengelakkan kecurian. Implikasinya murid daripada keluarga kaya dan miskin dapat berkawan bersama. Cabaran yang dihadapi ialah ketika pembelajaran secara PDPR, ada kalangan ibu bapa murid yang tidak mampu membeli peranti untuk kesemua anak, menyebabkan anak-anak keciciran dalam pelajaran sepanjang tempoh PDPR. Pihak sekolah cuba membendung masalah ini dengan memperkenalkan kaedah secara online dan offline. Pelajar yang tidak berkesempatan mengikuti secara online kerana kekurangan peranti boleh akses secara offline. Seterusnya, dari segi prestasi pelajar, guru sentiasa memastikan tiada mana-mana pelajar yang tercicir dalam apa jua pelajaran. Pelajar yang tidak boleh membaca atau mengira akan dikenal pasti dan akan dimasukkan ke dalam kelas pemulihan. Implikasinya, berdasarkan rekod, tiada murid bukan Melayu yang terpaksa dimasukkan ke program kelas pemulihan. Cabarannya, kebanyakan murid Melayu paling ramai menunjukkan prestasi yang cemerlang. Ini tidak boleh dielakkan kerana murid bukan Melayu sangat kurang. Dari segi disiplin murid, kami guru di SK Seksyen 9 sentiasa komited dalam memastikan disiplin pelajar dalam keadaan yang memuaskan. Lantikan pengawas terdiri dari pelbagai kaum. Tiada sebarang kes mengenai perbuatan menghina, mempersenda yang menyentuh sensitiviti agama, memandang rendah kaum-kaum tertentu. Dari segi cabaran, kita semua sedia maklum perbuatan ejek-mengejek, menghina, mencaci adalah sinonim dengan pelajar sekolah, terutama murid lelaki. Perkara ini boleh membawa kepada ejekan bersifat perkauman jika tidak dibendung. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya yang membentang sebentar tadi. Dan giliran saya akan membentangkan pula analisa di SK Bandar Sunway di mana tempat saya ditugaskan. Baik, kita akan tengok analisa sosio-budaya di sekolah saya, yang mana saya membahagikan kepada 3 kategori lah. Yang pertama, bangsa. Yang kedua, kepercayaan. Dan yang ketiga, struktur masyarakat. Baik, kita lihat kepada analisa bangsa. Majoriti murid adalah berbangsa Melayu. Kalau tengok pada graf di sini, sebanyak 724 murid adalah daripada kalangan bangsa Melayu.
Kemudian diikuti oleh bangsa India, Indonesia, Bajau, Cina dan seterusnya lah lain-lain. Baik. Baik, kita pergi kepada kepercayaan. Majoriti murid dan guru adalah beragama Islam. Kalau kita tengok daripada sini, 95% adalah beragama Islam. Ini berkesinambungan daripada analisa bangsa tadi kerana majoriti bangsa adalah Melayu. Dan di Malaysia, majoritinya bangsa Melayu adalah beragama Islam. Diikuti pula agama Hindu dengan 3% dan diikuti Buddha, Sikhism dan Kristian. Baik, kita beralih pula kepada struktur sosial. Hasil dapatan mendapati 64% murid adalah dari keluarga yang berpendapatan rendah, manakala 33% adalah sederhana, diikuti berpendapatan tinggi hanya sebanyak 3%. Saya menggunakan pendapatan ketua keluarga sebagai satu kayu ukur dalam menentukan pendapatan keluarga murid ini. Ya. Baik. Baiklah, hasil dapatan analisa sebentar tadi, kita dapat merumuskan bahawa bangsa majoriti di kalangan murid adalah kaum Melayu, diikuti India dan bangsa lain-lain. Berkesinambungan daripada tadi, maka kepercayaan majoriti di kalangan murid adalah beragama Islam, diikuti Hindu, Buddha dan Kristian. Manakala bahasa atau bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Melayu dan struktur masyarakat pula, kebanyakan murid adalah berlatar belakangkan keluarga yang tergolong kelas sosial rendah. Ini kerana hasil dapatan tadilah yang menunjukkan bahawa pendapatan keluarga 64% adalah daripada yang mereka berpendapatan rendah. Dan akhir sekali, lokaliti. Murid keseluruhannya merupakan penduduk dalam bandar. Seterusnya kita akan tengok kepada implikasi kepada pendidikan. Saya tengok yang pertama dari segi aspek bahasa pengantar di sekolah. Okay. Yang pertama, guru perlu menggunakan laras bahasa yang mudah difahami di atas faktor kepelbagaian kaum dan penguasaan murid memahami bahasa pengantar di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, minat murid untuk belajar akan terjejaslah apabila PNP yang dijalankan menggunakan bahasa yang mereka tidak faham, maka mereka akan hilang minat itu. Okay. Yang kedua, seterusnya murid terpengaruh dengan penggunaan bahasa yang tidak tepat. Ini hasil daripada pergaulan dengan kaum yang berbagai yang kadang-kadang bahasa sesuatu kaum mempengaruhi bahasa pengantar di sekolah. Jadi murid cenderung berkomunikasi dengan bahasa yang tidak tepat. Okay, seterusnya, murid dapat menguasai lebih dari satu bahasa. Ini dari sudut positifnya. Apabila murid yang menggunakan pertuturan yang berbeza semasa di rumah, datang ke sekolah bertutur dalam bahasa pengantar yang berbeza, maka mereka lama-kelamaan akan menguasai dua bahasa lah. Itu adalah kesan dari segi bahasa pengantar. Seterusnya, implikasinya kepada pedagogi dan juga strategi pembelajaran. Okay, kita tengok ada dua. Yang pertama, pengajaran guru di setiap kelas berbezalah di atas faktor sosio budaya yang berbagai ini. Jadi guru perlu menggunakan pendekatan yang pelbagai supaya dapat menyampaikan objektif pembelajaran kepada semua murid yang berbeza kaum. Kemudian yang kedua, memastikan aktiviti PDP melibatkan pelbagai mangsa untuk menyemai sikap perpaduan. Jadi strategi yang kedua yang perlu untuk guru terapkan di dalam PDP adalah menyemai sikap perpaduan dengan memastikan murid berlainan bangsa terlibat dalam aktiviti yang sama supaya dapat menyemai sikap perpaduan. Seterusnya, implikasinya terhadap pelibatan murid dalam PDPR. Okay, ada dua yang kita dapat tengok. Yang pertama, latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah akan membawa kepada kekangan murid mendapatkan persekitaran belajar yang sesuai dan kondusif lah semasa PDPR. Ini menyebabkan pelibatan murid pada keluarga yang berpendapatan rendah sangat-sangat kurang lah. Okay.
Kemudian murid yang dalam golongan sederhana dan tinggi akan mempunyai lebih kadar penlibatan kerana berkapasiti untuk menyediakan kelengkapan PDPR yang lengkap lah. Ini merujuk kepada penyediaan peranti untuk melakukan PDPR kerana memerlukan sumber kewangan yang lebih kepada beberapa. Baik, seterusnya kita akan tengok cabaran yang dihadapi apabila berbeza latar belakang sosial budaya. Yang pertama, kita akan nampak sikap perkauman dan sosial berkelompok mengikut kaum akan timbul di kalangan murid lah. Ini hasil kerana bangsa yang berbeza. Kemudian, kurang kesedaran berkaitan bahasa pengantar. Ini berlaku dalam suasana sekolah kerana murid yang menggunakan bahasa yang berbeza semasa bercakap ataupun berkomunikasi dengan rakan-rakan yang sama bangsa sedangkan ia berada di sekolah. Kemudian kurang murid memahami penyampaian pembelajaran kerana tidak memahami bahasa guru. Ini adalah hasil kerana kekangan bahasa yang berbeza dan ia berlaku kepada murid yang berbeza bangsa dengan guru yang berbeza bangsa juga. Okey, seterusnya penglibatan murid terhadap pembelajaran tidak menyeluruh. Ini adalah faktor struktur masyarakat yang mana struktur masyarakat yang berbeza menyebabkan penyediaan peranti untuk melibatkan diri dalam PDPR adalah sangat berbeza bergantung kepada pendapatan keluarga. Pergaulan antara pelajar lelaki dan perempuan akan kurang dititik beratkan. Ini berlaku kerana apabila murid berbeza kepercayaan, maka kadang-kadang murid yang beragama Islam akan kurang menghayati kerana melihat kepada pergaulan dari rakan-rakan yang berbeza kaum, yang mempunyai moral yang berbeza tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, wujud perasaan malu dan tidak berkeyakinan hasil latar belakang keluarga yang berbeza. Ini akan timbul di dalam kalangan murid apabila mereka melihat kepada rakan-rakan lain yang mempunyai struktur masyarakat atau kelas sosial yang lebih tinggi berbanding mereka. Jadi itu antara cabarannya. Baik, seterusnya kita akan tengok pula bagaimana peranan guru sebagai ejen sosialisasi untuk menghadapi kekangan dan cabaran tadi. Okay, yang pertama, guru akan mempelbagaikan teknik dan kaedah pembelajaran. Ini hasil daripada sosial budaya dengan bahasa yang berbagai. Jadi perlu diselaraskan atau dimudahkan bahasa supaya murid dapat memahami. Seterusnya, mengawal hubungan sosial antara murid dan menggariskan peraturan dalam bilik darjah. Ini dapat mengawal sikap perkauman di kalangan murid dan juga mengawal hubungan lelaki dan perempuan bagi murid yang beragama Islam. Okay, seterusnya, menyemai semangat perpaduan dan melalui penyampaian ilmu dan pengamalan di dalam kelas. Dan seterusnya, guru perlu merancang aktiviti dan program kerohanian yang memberi kesedaran tentang batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okay, baik. Dan akhir sekali, guru sebagai ejen sosialisasi perlulah memahami dan menggunakan pendekatan psikologi yang betul bagi membimbing murid ke arah yang baik. Itu sahaja daripada saya dan kita akan seterusnya pergi kepada rakan saya yang akan membentangkan analisa mereka yang seterusnya. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan bagaimana implikasi sosiologi terhadap perkembangan pendidikan murid-murid di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Damansara II. Serba sedikit berkenaan dengan latar belakang Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Damansara II mula beroperasi pada tahun 2000, terletak di Bandar Sri Damansara, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kini berada di bawah seliaan PPD Petaling Utama. Dalam aspek latar belakang keluarga dan penduduk sekitar kawasan ini terdiri daripada pelbagai sosioekonomi, ada di kalangan mereka terdiri daripada golongan miskin bandar, golongan pertengahan dan golongan berpendapatan tinggi ataupun golongan elit. Dan dari segi aspek bangsa pula, penduduk di sekitar Sri Damansara merupakan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan majoritinya pula berbangsa Melayu dan Bumi Putra.
Seterusnya, analisis sosio-budaya di sekolah ini akan saya perincikan kepada 3. Yang pertama adalah berkaitan dengan bangsa dan kaum, kemudian kepercayaan dan agama, dan yang terakhir adalah stratifikasi sosial ataupun struktur masyarakat itu sendiri. Jika kita lihat pada rajah ini adalah taburan murid di SK BBSD 2 berdasarkan kepada pecahan kaum dan bangsa, yang mana terdiri pada majoriti kaum Melayu sebanyak 464 orang, diikuti dengan kaum India 17 orang, dan terdapat juga masyarakat daripada kaum Bumiputra, Sabah dan Sarawak seperti mana yang kita boleh lihat, dan keseluruhan jumlahnya berjumlah 512 orang. Manakala melalui analisis taburan murid SK BBSD 2 mengikut agama dan kepercayaan terdiri daripada 2 kelompok, 497 orang murid beragama Islam, majoritinya adalah murid berbangsa Melayu, Bumiputra, Sabah dan Sarawak, dan juga murid bukan warga negara Malaysia iaitu warga negara Indonesia. Dan kemudian kelompok kedua adalah 15 orang murid bukan Islam. Kebanyakannya adalah murid beragama Hindu. Sebahagiannya adalah murid dengan agama Kristian, terdiri daripada murid berbangsa India dan berbangsa Bumiputra, Sabah dan Sarawak, dan juga murid bukan warga negara Malaysia iaitu warga negara Filipina. Manakala jika diamati melalui analisis struktur sosial ataupun stratifikasi sosial pendapatan isi rumah keluarga, terdiri daripada 3 kelompok. Yang pertama, miskin bandar, terdapat hampir 162 orang murid yang terdiri daripada keluarga miskin bandar, membawa kepada 32%. 58% murid daripada latar belakang keluarga sederhana, majoriti kepada keseluruhannya, dan sebahagian kecil iaitu sebanyak 10% yang membawa kepada 51 orang murid terdiri daripada keluarga berpendapatan tinggi, dan kebanyakan yang berpendapatan tinggi ini adalah disebabkan oleh suami isteri, ibu bapa mereka merupakan pekerja di sektor swasta ataupun mereka yang menjawat jawatan yang tinggi di sektor kerajaan. Baiklah, implikasi sosiologi kepada pendidikan di sekolah saya. Yang pertama, saya akan menguraikan berkenaan dengan bagaimana penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi kebanyakan guru dan murid tanpa mengira bangsa di sekolah ini menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sesi PDP yang berlangsung. Faktor yang menyebabkan penumpuan penggunaan 100% bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar didorong oleh ketiadaan subjek bahasa berteraskan kaum seperti bahasa Tamil, yang menyebabkan murid-murid bukan Melayu seperti murid-murid berbangsa India ini lebih memberikan fokus kepada penggunaan bahasa Melayu di dalam komunikasi seharian mereka ketika di sekolah. Jadi cabaran yang berlaku adalah masih wujud sebenarnya murid yang tidak menguasai sepenuhnya bahasa Melayu dan penguasaan di tahap minimum dan lemah yang memerlukan kepada bimbingan. Jadi peranan guru untuk menyelaraskan penggunaan bahasa Melayu yang mudah difahami dan melalui pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan pemulihan berterusan kepada murid yang tidak mahir dalam bahasa Melayu. Seterusnya, implikasi sosial yang sering berlaku di sekolah saya adalah berkenaan dengan agihan waktu dan penjadualan guru dan murid, yang mana apabila jadual dan waktu mata pelajaran pendidikan Islam dan tasmid yang membabitkan murid Islam, maka murid bukan Islam perlu mengikuti kelas moral pada masa tersebut. Jadi berlakunya mobiliti, pergerakan keluar murid bukan Islam daripada kelas ke kelas yang diadakan secara berpusat bagi subjek moral, seolah-olah menampakkan berlakunya pengasingan. Mengapa terjadinya kelas berkelompok bagi moral? Kerana berlakunya kekurangan guru moral yang berkemahiran selain jumlah murid bukan Muslim yang sedikit. Antara cabaran yang seringkali berlaku berkenaan dengan agihan waktu ini adalah sensitiviti agama. Kerana pernah terjadi di sekolah saya isu apabila pengajaran mata pelajaran tasmid dalam kelas tersebut, yang mana turut berada dalam kelas tersebut masyarakat murid daripada kalangan bukan Islam,
maka benda ini menjadi satu sensitiviti di kalangan ibu bapa. Dan akhirnya sekolah bertindak menyusun jadual guru dan melaksanakan kelas moral bersepadu mengikut tahun dan tahap murid. Di samping penjadualan fleksibiliti, guru agama dan akademik biasa untuk membantu mengajar mata pelajaran moral. Sebagai contoh yang boleh dilihat, ini adalah jadual salah seorang guru di sekolah saya, iaitu Cikgu Nur Suraya binti Kasim, yang mana sebenarnya Cikgu Nur Suraya ini merupakan guru mata pelajaran sains. Tetapi dalam masa yang sama, beliau mengajar mata pelajaran pendidikan moral bagi membantu panitia pendidikan moral untuk memberikan pembelajaran kepada murid bukan Islam secara berkelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan penglibatan murid di dalam aktiviti sekolah. Antara dua isu yang akan saya highlightkan adalah berkenaan dengan pelaksanaan aktiviti sekolah seperti sambutan perayaan dan hari penting berkaitan dengan murid Islam turut disertai oleh murid bukan Islam. Dan dalam masa yang sama, isu yang lain adalah berkenaan dengan penglibatan murid bukan Melayu ini dalam kokurikulum dan sukan tertentu. Antara faktor adalah asimilasi budaya dan kebiasaan murid bukan Islam ataupun bukan Melayu ini menjadikan mereka ini terbiasa mengikuti sambutan hari penting berkaitan dengan umat Islam, murid-murid Muslim di sekolah. Sebagai contoh, program Ihya Ramadan yang dijalankan pada bulan Ramadan yang lalu, yang mana mereka turut menyertai tetapi dilaksanakan aktiviti yang bersesuaian untuk mereka. Baik, berlaku cabaran dalam aspek sukan sebenarnya. Apabila penyertaan sukan tertentu dalam kalangan murid bukan Melayu ini berdasarkan kepada minat dan tradisi penyertaan mereka. Contohnya sukan bola sepak dimonopoli oleh kaum Melayu Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Manakala sukan olahraga dimonopoli oleh murid bukan Melayu, iaitu murid berbangsa India. Sebagai contoh dalam mewakili sekolah dalam acara larian jarak jauh. Jadi, peranan guru di sini adalah untuk menyediakan aktiviti khusus bagi murid bukan Islam semasa aktiviti sambutan hari penting Islam yang dijalankan di sekolah. Manakala dari segi aspek sukan adalah bagaimana komitmen guru untuk terus menerapkan kepentingan satu murid satu sukan dalam memastikan penglibatan semua murid selain pemilihan terbuka untuk setiap pertandingan yang diwakili oleh murid-murid tanpa mengira bangsa dan kaum. Ini adalah gambaran bagaimana pasukan bola sepak SKBBSD 2 pada tahun 2019 yang mana kebanyakan mereka dibarisi oleh pemain-pemain yang berbangsa Melayu. Yang menunjukkan betapa sukan ini sebenarnya dimonopoli oleh kaum tertentu dan tidak berlakunya asimilasi dalam kalangan murid-murid pelbagai bangsa. Kerana berlaku disebabkan oleh sambutan yang kurang memberangsangkan daripada murid bukan Melayu. Baiklah, kita sudah sampai ke akhir perbincangan kita pada hari ini. Secara kesimpulannya, apabila kita berbicara berkenaan dengan sosiologi dan juga perkembangan pendidikan murid-murid, guru perlu memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap isu ketidaksamaan dalam kalangan murid di sekolah. Isu berkenaan dengan pencapaian akademik murid, sama ada mengikut bangsa ataupun agama, perlu dititik beratkan supaya tidak berlaku perbezaan. Yang kedua, guru memainkan peranan penting dalam memberi pengajaran dan pembelajaran tentang kepentingan toleransi dalam kalangan murid supaya murid-murid ini lebih memahami di antara satu sama yang lain. Dan yang ketiga, guru juga perlu peka terhadap pembentukan sebarang kumpulan dalam kalangan murid agar tidak berlaku kewujudan perkumpulan yang berasaskan kepada kelas sosial dan kaum. Misal contoh, penganjuran pelaksanaan program dan aktiviti perlu melibatkan kesemua murid tanpa mengira kaum dan bangsa kerana itulah teras bagi menyatukan mereka melalui perpaduan. Jadi itu sahaja daripada saya. Mewakili rakan-rakan yang lain, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari hadirin dan hadirat yang sudi mendengarkan pembentangan daripada kami. Assalamualaikum.